Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan kelas sains pada hari ini. Jadi hari ini kita akan tengok subtopik baharu iaitu subtopik 2.2. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas hari ini, kita tengok dulu apakah perancangan kita pada hari ini. Macam biasa, suka saya ingatkan pelajar untuk melengkapkan jadual isi kandungan latihan sains untuk tahun ini. Untuk bilangan yang ke-8, kita dah sampai tajuk 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Baik, jadi untuk kelas pada hari ini, kita tengok dulu apakah aktiviti-aktiviti yang telah pun saya cadangkan kepada anda semua. Pada muka surat baharu buku tulis, tuliskanlah tarikh hari ini. Kemudian tajuk kita keperluan nutrien oleh tumbuhan, dan macam biasa nanti salin dahulu objektif pada paparan slide seterusnya. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat, ada beberapa objektif yang telah saya rancang. Jadi saya harap semua pelajar boleh salin semula. Yang kedua, saya minta pelajar untuk melengkapkan dua istilah penting bagi subtopik ini, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Okey. Yang ketiga, saya minta pelajar untuk melukiskan dahulu jadual seperti ini. Pastikan ada ruang menulis yang cukup lah pada fungsi dan kesan kekurangannya, sebabnya maklumat-maklumat ni agak panjang, jadi bagi ruang yang agak besar. Mungkin boleh buat ni dalam satu muka surat. Okay, yang keempat adalah berkaitan dengan mikronutrien. Juga sama macam makronutrien, maklumat di sini juga agak panjang, jadi beri ruang yang mencukupi. Dan yang terakhir, aktiviti kelima adalah kerja rumah. Okey, jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah pun saya rancang kepada anda semua sepanjang kelas kita pada hari ini. Baik, saya harap semua pelajar sudah bersedia. Okey, sudah bersedia ya. Jadi kita akan lihat maklumat-maklumat berkaitan dengan hari ini. Okey. Jadi kita sebenarnya di dalam subtopik nutrisi dan teknologi makanan ya. Untuk subtopik ini masih lagi di bawah tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bidang pembelajaran kita seperti yang saya sebut tadi, nutrisi dan teknologi makanan. Standard kandungan pada hari ini kita akan lihat iaitu 2.2 ya, keperluan nutrien oleh tumbuhan. 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, standard kandungan asas di mana pelajar boleh menjelaskan dengan contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan. Yang ini kita tak dapat nak buat ya, yang 2.2.2 ini buat masa sekarang. Okey. Jadi objektif kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan unsur makronutrien dan mikronutrien beserta fungsinya dengan terperinci. Dan yang kedua, mencadangkan unsur yang perlu dibekalkan kepada tumbuhan untuk mengatasi masalah kekurangan nutrien. Okey, ini adalah dia punya objektif pada hari ini. Ya. Jadi sebenarnya pelajar, tumbuh-tumbuhan juga adalah organisma hidup. Jadi tumbuh-tumbuhan juga memerlukan nutrisi seperti manusia. Jadi sebab itu kita nak lihat apakah nutrisi-nutrisi yang perlu kita bekalkan kepada tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh-tumbuhan kita boleh hidup subur dan boleh memberikan manfaat kepada kita. Okey, kita akan lihat apakah nutrien-nutrien tersebut. Saya rujuk kepada buku teks. Semua boleh tengok buku teks masing-masing. Okey. So, kita akan lihat paparan buku teks di sini berkaitan dengan keperluan nutrien oleh tumbuhan. Seperti yang sebelum ini, saya menekankan bahawa ada dua istilah yang penting supaya kita faham apa dia nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Macam saya sebut tadi, selain manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga adalah benda hidup dan memerlukan nutrien. Jadi, nutrien untuk tumbuhan dikelaskan kepada dua, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Okey. Makronutrien dan juga mikronutrien. Kita lihat di sini apakah maklumat yang berkaitan dengan makronutrien dan mikronutrien. Okey, bila kita sebut makronutrien, maksudnya nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Manakala mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Makro itu sendiri menunjukkan maklumat yang dalam jumlah yang banyak. Okey. So, ini adalah contoh-contoh makronutrien yang kita perlu tahu, iaitu nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium,
sulfur dan juga hidrogen. Ya, manakala untuk mikronutrien ada boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan juga zinc. Ini adalah unsur-unsur makronutrien dan mikronutrien. Dari mana kita dapat tumbuh-tumbuhan dapat makronutrien dan mikronutrien? Ya, betul, daripada dalam tanah di mana makronutrien dan mikronutrien ni akan larut dalam air dan akan diserap melalui akar. Okey. Dan kita panggil dia sebagai larutan, ya, larutan ion. Ion untuk unsur-unsur ini akan diserap oleh akar. Jadi sebenarnya makronutrien ini dia adalah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak macam yang saya sebut tadilah. Jadi kita ada nitrogen, ini adalah fungsi nitrogen mensintesiskan protein. Bila disebut mensintesis maksudnya menghasilkan, ya. Protein, klorofil, enzim dan asid nukleik membantu pertumbuhan dahan dan daun dan meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey, ini adalah fungsi nitrogen. Manakala fosforus pula mensintesiskan protein dan asid nukleik juga, menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Ini adalah fungsi fosforus, ya. Manakala kalium juga mensintesiskan protein juga, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Maksudnya kalau tak cukup kalium, pokok kita akan mudah dapat penyakit. Seterusnya ada magnesium sebagai komponen penting dalam klorofil. Kita mesti faham bahawa tumbuh-tumbuhan dia boleh membuat makanan sendiri. Dengan kehadiran klorofil, maka proses fotosintesis boleh dijalankan. Tapi kalaulah contoh, ya, klorofil tak cukup pada tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan tu akan mati. Okey, kalsium ini mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel dan membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan hujung akar. Meristem ini adalah dia punya tisu yang menghasilkan pucuk dan akar. Jadi kalau tak cukup kalsium, macam mana dia nak bertumbuh dengan lebih besar lagi lah, sebab kita tahu kalsium ini dia membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan hujung akar. Okay, sulfur mensintesiskan protein dan klorofil. Sekali lagi, penghasilan klorofil adalah sangat penting, ya, pada tumbuh-tumbuhan. Okey, membantu perkembangan buah dan juga menggalakkan pembahagian tumbuhan. Oksigen terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Manakala karbon dan juga hidrogen membina gula atau kanji semasa proses fotosintesis dan membina selulosa. Okay, selulosa adalah sangat penting untuk penghasilan dinding sel tumbuh-tumbuhan. Sebab kita tahu tumbuh-tumbuhan dia memerlukan dinding sel supaya tumbuh-tumbuhan tu memberi bentuk kepada badan dia, ya. Sebab itu dia memerlukan dinding sel. Jadi dengan adanya karbon dan hidrogen, maka dia boleh membentuk dinding sel dengan baiklah, sebab boleh menghasilkan selulosa. Okey. So ini adalah contoh makronutrien dan fungsinya. Saya harap semua pelajar boleh melengkapkan jadual yang pertama tadi. Okey, sehinggalah fungsi untuk setiap makronutrien. Sekarang kita nak tengok pula mikronutrien, ya. Macam yang saya sebut sebelum tadi, mikronutrien adalah unsur yang kita perlukan atau tumbuh-tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Ada boron, di mana boron juga membantu mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih, ya. Ferrum membantu pertumbuhan bahagian akar yang muda dan membantu respirasi sel. Manakala kuprum di sini dinyatakan terlibat dalam proses fotosintesis dan respirasi. Okey. Molybdenum mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi dan juga membantu pembentukan asid amino. Manakala zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil dan membantu pembentukan daun. Okey, kita nampak dekat sini keperluan mikronutrien adalah lebih kepada pembentukan-pembentukan seperti asid amino, ya, daun, okey, pertumbuhan pokok muda. So ini adalah fungsi-fungsi mikronutrien. So kita ada 6 komponen ataupun unsur yang terdiri daripada mikronutrien untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, jelas, ya. So ini adalah jadual yang kedua. Jadi saya harap semua pelajar boleh lengkapkan jadual kedua.
Okey, sebenarnya seperti yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan ni adalah organisma hidup juga. Jadi sebenarnya kalau kita bela tumbuh-tumbuhan ya, ada pokok bunga dekat rumah ataupun tanam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan ni boleh memberikan kita isyarat kepada kita lah apa yang dia tak cukup ataupun apakah keperluan yang diperlukan berdasarkan gejala-gejala tertentu pada daun ataupun pada batang atau pada bunga dia. So, kita lihat pada muka surat seterusnya. Ya. Kita lihat di sini. Saya betulkan dahulu. Minta maaf. Sorry. Okey, jadi kita boleh tahulah kalau tumbuh-tumbuhan tu contohnya dia daun berwarna kuning. Apakah keperluan yang dia nak sebenarnya supaya kita bantu dia untuk dia lebih subur. Jadi kita lihat dekat sini maklumat kesan kekurangan nitrogen, fosforus, kalium terhadap tumbuhan. Okey. Kalau kita pergi kedai baja ataupun pada baja-baja tumbuh-tumbuhan, sebenarnya 3 unsur ini adalah 3 unsur yang sangat penting yang banyak dijual di kedai lah. Kadang-kadang dia dalam satu baja dia ada ketiga-tiga unsur ini pada jumlah ataupun peratus yang berbeza-beza. Okey, so kita panggil baja itu baja NPK. N nitrogen, P fosforus, K adalah untuk kalium. Jadi kita lihat dekat sini, ini adalah tumbuhan yang sihat ya. Bila tumbuhan yang sihat, maksudnya dekat sini dia normal, pertumbuhannya normal, batang yang kuat ya. Daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Ini biasalah kita tengok pada pucuk-pucuk kan. Daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua. Ini adalah daun yang telah pun matang seperti gambar rajah di sini. Okey, penghasilan bunga dan buah yang normal dan pertumbuhan akar yang normal. Ini adalah tumbuhan yang sihat. Okey, maksudnya cukup nutrien. Kita tengok pada tumbuhan yang kurang nitrogen. Apa yang berlaku kalau kurang nitrogen? Jadi tumbuhan ni akan terbantut. Okey, batang akan menjadi lemah. Batang tumbuhan jadi lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Okey, kemudian daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning sebab dia kekurangan klorofil. Kita panggil dia sebagai klorosis. Okey. Penghasilan bunga dan buah yang terbantut dan pertumbuhan akar masih lagi normal. Sebaliknya untuk dia punya daun ya, dia jadi kuning lah, tidak subur. Jadi bila kita jumpa tumbuh-tumbuhan yang begini, dia punya simptom dia, kita bolehlah bantu dia dengan memberi baja nitrogen. Okey, sekiranya satu tumbuhan itu dia kurang fosforus ya, kita lihat di sini apa yang berlaku. Bila kurang fosforus, daun berwarna ungu. Pernah tengok kan tumbuh-tumbuhan kita ada daun, ada tumpuk-tumpuk ungu. Mungkin di hujung daun tu ada warna ungu. Maksudnya dia kurang fosforus ya. Okey, dan di sini gambar rajah juga disertakan pertumbuhan akar merosot. Okey, antara lain dikata dekat sini tumbuhan akan terbantut, lambat membesar dan lambat matang ya. Batang tumbuhan lemah, macam juga kekurangan nitrogen. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Ini adalah kesan-kesan atau simptom-simptom kekurangan fosforus. Penghasilan bunga dan buah yang terhenti. Okey, dan pertumbuhan akar akan merosot. Ini adalah kekurangan fosforus. Jadi kita boleh bantu tumbuh-tumbuhan ini dengan memberi tumbuh-tumbuhan ini fosforus. Peratusan fosforus yang lebih pada baja kita. Okey, tumbuhan yang kekurangan kalium, kita lihat gambar rajah di sini, daun dengan tisu mati di tepi daun. Kalau kita pernah lihat ada daun yang kering dekat tepi-tepi dia macam terbakar tu, sebenarnya dia adalah kekurangan kalium ya. Tumbuhan terbantut mati sebelum matang. Okey. Batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Klorosis ni tadi inilah daun berwarna hijau pucat dan kuning. Berwarna hijau pucat atau kuning ya. Daun di bahagian bawah layu dan tisu mati di tepi daun. Sebab itu dia ada macam kesan terbakar pada daun tersebut. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Pertumbuhan akar juga akan berkurang. Ini adalah simptom-simptom tumbuhan yang kekurangan kalium. Okey ya, so saya harap pelajar boleh lengkapkan jadual yang pertama tadi. Apakah simptom-simptom ataupun kesan kekurangan untuk nitrogen, fosforus dan kalium. Okey.
Semuanya boleh faham ya berkaitan dengan nutrisi kita, nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan, nutrien untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kita simpulkan di sini, tumbuh-tumbuhan memerlukan nutrien juga seperti manusia. Tetapi nutrien mereka ada dua jenis, sama ada makronutrien ataupun mikronutrien. Dan makronutrien yang selalu digunakan dan dibincangkan adalah nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey? Saya harap semua pelajar jelas berkaitan dengan nutrisi tumbuhan. Okay, sebenarnya kita ada satu eksperimen berkaitan dengan keperluan nutrisi untuk tumbuhan. Buat masa ini tidak dapat dijalankan lah. Kita tunggu semua pelajar datang ke sekolah, insyaAllah kita akan buat eksperimen ini bersama-sama. Ya. Okay, pelajar semua boleh baca dahulu maklumat-maklumat di dalam buku teks berkaitan dengan eksperimen ini. Okey, saya fikir itu sahaja untuk kelas kali ini. Kita lihat apakah yang telah saya sediakan lagi di dalam slide. Okey, so seperti yang kita rancang tadi, semua pelajar sepatutnya telah pun melengkapkan semua maklumat-maklumat yang saya minta dari aktiviti yang pertama, aktiviti yang kedua, istilah, aktiviti yang ketiga, jadual makronutrien dan aktiviti yang keempat, jadual mikronutrien ya. Dan aktiviti yang kelima adalah kerja rumah. Okey, kita lihat di sini apakah kerja rumah yang perlu awak buat. Kerja rumahnya adalah awak diminta untuk petik 3 helai. Saya tunjuk dekat slide lah. Kat sini. Okey, kerja rumahnya nanti bila dah selesai melengkapkan semua nota yang telah pun saya rancang untuk awak. Ya. Okey, jadi awak pergi keluar rumah. Minta izin dengan emak, petik 3 helai daun dari pokok yang berbeza. Okey, tampal dalam buku tulis awak dan berdasarkan appearance ataupun keadaan daun tersebut, kenal pasti dan catatkan kekurangan makronutrien yang dialami oleh pokok berkenaan. Okay, kita dah bincangkan tadi ada 3 makronutrien sama ada nitrogen, fosforus atau kalium. So, awak catatkan apakah kekurangan makronutrien yang dialami oleh pokok tersebut berdasarkan daun dia dan cadangkanlah unsur yang perlu dibekalkan kepada pokok berkenaan. Okey, jadi tampal elok-elok dalam buku 3 helai daun tersebut. Setiap daun tu mesti kena pasti dan catatkanlah kekurangan dia dan berilah cadangan bagaimana kita boleh atasi masalah tumbuh-tumbuhan ini. Okey, so ini adalah kerja rumah awak. Baik. Okey, so saya fikir itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap awak dapat sesuatu yang baharu. Seperti yang saya sebut tadi, tumbuh-tumbuhan juga seperti haiwan dan manusia, mereka memerlukan nutrien. Jadi kita kena selalu ambil tahulah berkaitan dengan keadaan tumbuh-tumbuhan yang kita pelihara supaya mereka ataupun tumbuh-tumbuhan ini sentiasa subur dan boleh hidup dengan baik dan memberi kita oksigen yang banyak. Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.